Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini Cikgu nak masuk kepada pentaksiran bilik darjah PBD untuk subtopik yang pertama 11.1 set. Okay, di bawah tajuk pengenalan set tu untuk subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Jadi kita terus pergi kepada bentuk soalan dia. Okay, para pelajar yang mempunyai buku modul aktiviti mesra digital, okay, terbitan Sasbadi boleh rujuk muka surat 111 dan 112. Bagi pelajar-pelajar di luar sana yang menonton video ini adalah beberapa contoh yang kita boleh ambil dan kita boleh buatlah soalan ni. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan A tu. Kelaskan setiap objek yang berikut kepada kategori-kategori yang dinyatakan. Okey, bunga, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kita kategorikan ikut ketiga-tiga kelas yang diberikan ni. Jadi bunga apa? Bunga. Okey, yang ni orchid. Kita tulis kat situ orchid. Okey. Yang kedua bunga apa? Bunga lavender. Lagi jenis bunga mana? Bunga rose. Okey. Okey, pergi kepada kategori kedua, sayur-sayuran. Okey, kita tandakan kobis. Okey, kobis. Okey, kita tandakan simbol yang berbeza, tak nak bagi tertukar kat situ. Okey, kobis. Lagi timun. Timun sayur-sayuran. Seterusnya, okay, kita buat simbol macam ni. Sayur bayam. Okay. Jadi yang selebih itu adalah buah-buahan. Okay. Betik. Lagi nanas. Dan yang terakhir, tembikai. Selesai. Jadi kita dah bezakan ketiga-tiga kategori itu. Bunga, sayur-sayuran, buah-buahan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan B. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan A. Perihalan, B. Penyenaraian dan C. Tata tanda pembina set. Okey, baik. Ini kita dah sentuh dalam video penerangan cikgu sebelum ni. Jadi, tiga cara kat situ. Mula-mula perihalan. Jadi, kita tulis contohlah, contoh. Kita nak buat huruf apa? P ke Q ke, ikutlah contoh. Okey, cikgu buat contoh kat sini. Q. Q, okey, untuk perihalan kita tulis ayat lah. Q ialah okey, set huruf
vokal. Okey, itu kaedah perihalan. Yang kedua, penyenaraian. Jadi kita tulis Q sama dengan simbol unsur ni macam ni. Okey. Lepas tu kita senaraikan semua huruf vokal. A, E. Okey, kita bezakan setiap unsur tu dengan koma. A, koma, E, koma, I, koma, O, koma, U. Lepas tu kita tutup dia punya simbol unsur ni macam tu. Okey, baik. C, tata tanda pembina set. Gunakan Q juga. Q sama dengan simbol unsur. Lepas tu dalam ni kita wakilkan sebagai X. Lepas tu titik bertindih. X ialah huruf vokal. Okey. Tutup simbol unsur. Okey, selesai untuk soalan 1. Soalan yang kedua, faktor bagi 6. Okey, menggunakan 3 kaedah tadi, perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Jadi, katakan kita nak guna apa saja nombor atau huruf. Contohnya S. Sebagai contoh, kita tulis ayat S ialah set faktor. Kita tulis set. Okey. Faktor bagi 6. Okey, bagi nombor 6. Okey. B, masih lagi S, menggunakan kaedah penyenaraian. Kita senaraikan. Okey, buka simbol ni, simbol unsur. Okey, 1, 2, 3, 6. Okey. Kita senaraikan unsur dalam kotak dalam simbol unsur ni. Yang ketiga, menggunakan tata tanda pembina set. Okey, S sama dengan buka simbol unsur X. Lepas tu titik bertindih. Lepas tu X. Okey. Ialah faktor bagi 6. Okey, itu cara dia macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni. Okey, selesai. Okey. Baik, seterusnya. C tu. Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Okey, baik. Tengok nombor 1, 2, 3 ni. Jika A ialah segitiga yang mempunyai 4 sudut, maka A sama dengan A sama dengan simbol set kosong. Ada tak segitiga mempunyai 4 sudut? Tak ada. Segitiga ada 3 sudut lah. Jadi dia kata A set kosong. Betul lah. Jadi pernyataan ni benar. Maksudnya mana ada segitiga yang 4 sudut? Betul tak? Jadi tiada unsur yang mempunyai, maksud A itu tiada unsur lah yang mempunyai 4 sudut. Segitiga tiada 4 sudut. Pernyataan tu benar. Jika B sama dengan nombor perdana yang kurang daripada 10, maka B set kosong. Salah lah sebab bawah pada 10 ada nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Okay. Jadi palsu lah. Pernyataan ni palsu. Okay. Nombor 3. Jika C nombor genap yang boleh dibahagi tepat dengan 7,
Maka C ni pun simbol set kosong. Ada tak nombor genap yang boleh dibahagi tepat dengan 7? Ada. Ada ke tak ada? Nombor genap yang boleh dibagi tepat dengan 7. Ada kan? Okey, jadi set kosong salah, palsu lah. Okey. Baik, selesai muka surat 111 ni. Seterusnya muka surat 112 untuk topik 11.1 ni. Isi petak kosong dengan simbol ni epsilon subset dan juga bukan epsilon, bukan subset. Okey, baik. Tengok nombor 1. P, huruf dalam perkataan hormat. Okey, soalan dia A. R, P. Simbol apa? Epsilon ke bukan epsilon? Huruf R ada dalam ni. Jadi kalau ada huruf tu dalam perkataan hormat tu, kita buat simbol E. Okay, lebih kurang macam tu lah, epsilon. B. K, ada tak dalam ni? K tak ada. Jadi kita buat mula-mula simbol epsilon ni. Lepas tu buat macam tu, slash, bukan subset. Okay. C. N ada tak N? Tak ada pun sama, buat simbol epsilon, simbol slash. Macam ni. A ada tak? Ada. Jadi ada dia unsur atau subset epsilon. Nombor 2. Q sama dengan unsur X. X ialah gandaan 7 dan X kurang pada 49. Okey. A 14. 14 gandaan 7, betul lah. Jadi epsilon kepada Q. 35 kurang pada 50. Ya, epsilon. C 24. Gandaan 7 tak? Bukan. Jadi tulis simbol epsilon slash. Okey. 56. 7 dan 8, 56. Betul. Betul ke tak betul? Salah. Okay, sebab 56 lebih pada 50. Jadi tulis epsilon slash. Okey. Macam itulah. Lebih kurang. Okey, selesai soalan 1, 2 ni. Yang bahagian A. Okey, bahagian B pula. Tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Contoh, tengok contoh. J, huruf dalam perkataan September. Okey, dalam September ni ada pengulangan huruf. Jadi huruf yang asalnya S, E, P, T, M, B, R. Yang lain tu pengulangan. Pengulangan E. Okey. Bilangan unsur dalam J ni, dalam set J ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nak tahu bilangan unsur dalam tu. Jadi sebelum nak tahu bilangan unsur, kita kena senaraikan dulu unsur yang terlibat. Okey, baik. Kita cuba nombor 1. Q, faktor bagi 12. Okey, cara dia macam mana? Mula-mula kita senaraikan dulu. Okey, macam ni. Q sama dengan unsur. Kita senaraikan dulu faktor bagi 12. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 faktor kan? Bukan, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Selesai. Ni unsur dia. Dia nak apa? Bilangan. Jadi kita tulis N dalam kurungan Q sama dengan, ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur Q. Okey. Tulis macam tu. Nombor 2. P ialah gandaan 3 yang kurang daripada 20. Jadi kita senaraikan dulu unsur P ni. P sama dengan unsur gandaan 3 katanya. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey. Ada berapa semua sekali ni? Bilangan unsur ada 6. N, P,
sama dengan 6. Okey, nombor 3. R integer positif yang kurang daripada 5. Jadi kita tulis R sama dengan, buka simbol unsur ni macam ni. Integer positif maksudnya start daripada 1, 2, 3, 4. 5 termasuk dah? Tak termasuk sebab dia nak integer kurang daripada 5. Jadi ada berapa unsur kat sini? Unsur R. N dalam kurungan R sama dengan 4. Okey, bilangan unsur dia 4. Mudah saja. Okey, nombor 4. A gandaan 6 antara 20 dan 50. Jadi kita senaraikan dulu. Unsur A ni sama dengan, buka simbol unsur ni, gandaan 6. Dia kata antara 20 hingga 50. Jadi 6 darab berapa? 6 darab 4. 6 darab 3, 18 tak ikut. Jadi 6 darab 4, 24. Okey, baik. 6 darab 5, 30. 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. 6 darab 8, 48. 6 darab 9, 54 dah lebih lah. Okey, tutup simbol unsur. Berapa bilangan unsur A ni ada? Ada 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So A ada 5 bilangan unsur. Nombor 5, B sama dengan X. Titik bertindih X ialah nombor perdana dan X kurang pada 10. Jadi kita senaraikan unsur B sama dengan, simbol unsur. Ganda nombor perdana dia kata. Tak termasuk nombor 1. 2, 3, 5, 7. 8, 9, 10 tak termasuk. Jadi berapa bilangan unsur B? Ada 4. Itu saja untuk soalan B. Soalan bahagian C. Soalan terakhir untuk topik 11.1 ni. Tentukan sama ada setiap pasangan set diberi ialah set sama atau bukan. Cuba tengok. X kurang Y angkur. Walaupun bunyi lain tapi unsur sama tak? Sama. Jadi kita tulis kat situ. Set sama. Nombor 2. C dengan D tu. C dia kata unsur dia X. X ialah nombor ganjil dan X kurang pada 8. D unsur dia 2, 3, 5, 7. Kalau D ni ada nombor 2. Nombor 2 tu genap. Jadi sama tak dengan C? Tak sama. Jadi kita tulis kat situ bukan set. Itu saja cara kita nak bezakan sama ada dia set sama atau bukan set. Jadi kita tulis kalau tak sama bukan set. Bukan set sama. E. Unsur dia kata 4 nombor perdana yang pertama. F dia kata 1, 3, 5, 7. E ni, kalau nombor perdana yang pertama, E ni kalau kita senaraikan. Nombor 4 nombor perdana yang pertama ialah 2, 3, 5, 7. Nombor, kalau F dia kata 1, 3, 5, 7. 1 bukan nombor perdana. Jadi E dengan F ni bukan set sama lah. Itu cara dia kita nak bezakan. Bukan set sama. Yang keempat, dia kata G negeri di Malaysia Timur. H Sabah Sarawak. Jadi samalah. Kan? Sabah Sarawak lah yang kata Malaysia Timur. Kalau yang Pahang, Terengganu apa semua ni, Malaysia Barat.
Jadi set sama. Jadi itu saja bentuk-bentuk soalan ataupun contoh soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 11.1 set. Okey, set, subset, okey, unsur dalam set, set sama, bukan set sama, bilangan unsur dalam set, semua kita dah sentuh tadi. Okey, jadi semoga soalan tugasan dalam pentaksiran bilik darjah 11.1 ni dapat memberi manfaat kepada para pelajar dan para pelajar lebih mahir berkaitan dengan subtopik 11.1 ni. Okey. Itu saja daripada cikgu untuk pentaksiran bilik darjah subtopik 11.1 ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.